أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه وبعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini untuk sama-sama kita kembali berpesan di antara satu sama yang lain, kerana sesungguhnya dengan pesan memesan antara satu sama yang lain ini Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan ianya akan mendapat manfaat sesama orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maksud dia, dan sesungguhnya dengan ingat memperingati sesama orang beriman ini akan mendapat manfaat di antara mereka. Maka dengan sebab itulah, dengan semangat Ramadan Al-Mubarak 1444 Hijriah kali ini, suka untuk kita memperingatkan diri kita sendiri dan juga sekalian tuan-tuan yang melihat akan siaran ini untuk kita sama-sama bermuhasabah dan juga membuat persiapan sedikit sebanyak berkenaan dengan Ramadan Al-Mubarak ini, insya-Allah. Justru di kesempatan ini saya ingin menggunakan suatu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu suntikan semangat, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila tiba saja bulan Ramadan ni, Nabi pun akan berpesan kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi cerita dia tuan-tuan, Nabi SAW ni, kata Sayyidina Salman Al-Farisi, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir lailatin min Sya'ban wa qala laqad azallakum syahrun 'azimun mubarakun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah tiba kepada kalian satu bulan syahrun azimun mubarakun, yang besar kelebihan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama yang nak saya ingatkan diri saya yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, dan sekalian tuan-tuan ibu ayah yang mendengar akan suara ini, supaya apa? Kita nak faham bahawa alhamdulillah, syukur banyak-banyak, doa yang kita duk minta, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah telah persampaikan kita dalam bulan Ramadan ni kan? Alhamdulillah, syukur. Maka satu perkara yang perlu kita fahami dan perlu kita ketahui bahawa Nabi SAW sebut bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang cukup besar kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan di dalamnya. Nah, sebab tu dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadana min al-khairi latamannat an takuna as-sanata kullaha." Nabi SAW bersabda, kalaulah seandainya umat aku tahu akan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan ni, nescaya mereka semua akan mengharapkan bahawa tiap-tiap bulan dalam setahun tu adalah bulan Ramadan. Masya Allah. Sebab apa? Sebab ini adalah bulan syurga, ibu ayah sekalian. Bulan syurga. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidati syayatin wa maradatul jin wa futihat abwabul jannah." Bulan ni lah, hanya sahaja bulan ni lah, daripada 12 bulan dalam setahun ni, bulan ni saja Iblis dengan anak cucu, kaum kerabat dia apa semua, kena belenggu habis.
Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Al-Majmu', sufidat ay dhu'ifat, yakni dilemahkan tipu daya dia. Sebagai ulama kata dibelenggu. Maksudnya iblis, syaitan ni tak boleh nak buat apa-apa. Kan? Dan sebagainya, antaranya Imam Nawawi menyebutkan ianya dilemahkan tipu daya. Maksud dia, kita ni 11 bulan yang lalu kan, macam-macam lah ujian. Hak bini cara bini. Marah kepada suami dia. Kan? Tengking suami dia. Ada? Ada. Hak suami cara suami. Kan? Tak menjalankan haknya dengan baik. Tinggal bini tu kutang kanting. Nafkah zahirnya entah ke mana, batinnya entah ke mana. Duk kira macam-macam lah dengan program dia tu, sibuk memanjang. Dan barangkali dengan kata-kata kita, banyak dosa-dosa maksiat yang kita buat. Anak cara anak. Kan? Semua kita lah. Macam-macam kesalahan-kesalahan kita. Galik, memanjang, kalut dengan kerja buat, menega tanah. Kan? Macam-macam lah. Maksud dia, pendek kata, kita ni dihanyutkan oleh hawa nafsu, dihanyutkan oleh tipu halus syaitan itu cukup lama. Sehingga akan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, ni Nabi kata, syahrun azimun. Satu bulan yang cukup besar fadilat dia. Sehingga akan, bila mari dia saja, pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab. Semua pintu syurga Nabi kata terbuka. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Masya-Allah, tabarakallah. Kan? Jadi peluang Allah datangkan bulan Ramadan al-Mubarak ini dengan iblis hak duk ganggu manusia ni kan, yang duk kata ke Allah Taala, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. Iblis kata apa kepada Allah Ta'ala? Hei Allah, dengan sebab tu Adam ni lah, engkau hukum kami dengan anak-anak cucu kami semua masuk dalam neraka belaka. Dari sebab tu Adam ni lah. Maka Iblis kata, bermula di saat ini, ya Allah, kami akan hasut anak cucu tu Adam tu di depan. Wa min khalfihim, dan kami hasut di belakang. Wa an aymanihim, dan juga di kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan juga kami hasut di kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sehinggalah ya Allah, kau akan mendapati bahawa ramai di kalangan hamba-hambamu yang tak reti berterima kasih di atas segala nikmat yang kau kurniakan kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala kasihnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, ummati ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang dikasihi. Sebab apa Allah Ta'ala mengasihi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab bisababi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kasihnya Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan bulan Ramadan ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ambil peluang. Perbanyakkan amal ibadah di dalamnya. Setiap minit yang bergerak, setiap masa yang berlalu itu, ambil peluang. Jangan lepaskan peluang ini. Kerana sesungguhnya Ramadan hanya bertandang menjengah tiba dalam kehidupan kita hanya sekali saja di dalam setahun ini. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kemudian apa lagi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man taqarraba fihi ila Allah bi khaslatin minal khair. Kalau hadis ni nak ikutkan dia agak panjang lah. Jadi saya langkau pergi ke tengah sedikit.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taqarraba fihi ila Allah bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu." Nabi kata, istimewanya bulan Ramadan ni bila kita buat satu-satu kebaikan, buat perkara-perkara sunnah, kita baca Quran, kita tolong suami kita tolong bini kita tolong anak-anak kita. Apa lagi? Kita tolong menyediakan orang jamu orang buka puasa ke. Semua benda-benda sunat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan berikan pahalanya pahala fardu. Allahu akbar. Justru saya nak pesan pada diri saya dan semua kita lah yang mendengar ini, antara benda yang nak kata susah tu tak susah lah. Tapi kalau tak ngaji jadi susah juga. Kalau tak tahu memang tak buat lah. Itu dia cerita dia. Maksud dia nak kena buat apa ni? Allahu akbar. Mudah saja. Iaitu dia, kita kan dalam seharian kita ni cerita bulan Ramadan kita buat kerja macam biasa lah. Kalau mai kerja lah. Cuma balik awal sikit lah, setengah jam kan. Apa saja kerja lah. Benda-benda yang harus ni, mandi ke, kan? Sekali bini minta tolong, pergi kedai, biasa. Tapi kalau benda tu, contohnya bini kata, "Bang, tolong pergi beli belancan sat bang." Kita pun start motor pergi kan. Orang nak berehat minta beli ni lah. Mongut pula kan. Jadi yang tu agak-agak dapat apa. Itu. Harap tuan-tuan dapat tangkap dah. Iaitu apa dia? Saya nak minta satu ya. Nabi SAW sebut dalam satu hadis baginda, hadis yang sahih, muttafaqun alaih, yang dikeluarkan, yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang cukup masyhur. Kita semua pakai apa belakang? Apa dia? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati." Sesungguhnya setiap amalan itu dikira dengan niat dia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi seseorang itu Allah Ta'ala kira pada niat dia. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya Allah Ta'ala kira seseorang amalan seseorang itu berdasarkan kepada niat dia. Justru kata para ulama, bagaimana kita nak dapat perbuatan yang harus kita itu menjadi sunnah, kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, isteri tolong suami masak, ya Allah hamba masak ni kerana Engkau ya Allah. Suami tolong isteri pergi belikan, ya Allah hamba pergi kedai ni kerana Engkau ya Allah. Suami tolong hantar anak pergi sekolah, ya Allah hamba hantar anak sekolah ni kerana Engkau ya Allah. Jadi mudah-mudah saja dia dapat pahala fardu dalam setiap saat dan masa. Saya mai kerja Ustaz, mai kerja kerana Allah Taala. Tolong staff ke, kita tolong bos kita ke, kita tolong staff kita ke, semua niat kerana Allah, niat kerana Allah, maka dapatlah pahala yang harus tadi menjadi pahala sunnah. Allahu akbar. Ni orang kata apa? Nak melipat gandakan amalan kita itu. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Amalan anak Adam ini digandakan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan yang dibuat itu digandakan kepada 10 kali ganda, ila 700 dha'fin, sehingga kepada 700 kali ganda. Illa saum, melainkan puasa, fa innahu li, kerana puasa ni adalah milik aku, wa ana ajzi bih, aku saja yang boleh dan mengetahui berapa nilai ganjaran pahala yang akan aku berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Justru boya muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayo kita semarakkan semangat kita untuk menerima Ramadan, menghargai Ramadan, menggunakan setiap ruang masa yang ada di dalam Ramadan ini untuk menambahkan bekalan dan amalan kita. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhirnya ianya menjadi penyebab untuk kita mendiami syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.